Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan pembelajaran kita atau kuliah zuhur kita ini. Dan pada hari ini insya-Allah kita meneruskan bagaimana menjadi insan yang sempurna dan dapat mendidik anak-anak kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi ruang peluang masa oleh Allah untuk kita dapat bersama-sama melakukan ibadah dan teruskanlah usaha yang baik ini, kerana setiap kebaikan yang kita lakukan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendorong kita ke jalan yang diredai oleh Allah. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan kesalahan. Inilah tujuan dan matlamat hidup kita di dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara untuk kita, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, laksanakan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita ini termasuk dalam kalangan mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha, Allah redha kepada mereka, ini orang beriman tadi yang menjaga amal soleh, dan mereka juga redha kepada Allah. Bila mana kita ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi datangnya keridhaan itu kepada kita. Sebab itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah amat merindui untuk berjumpa dengan orang-orang yang sentiasa bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah. Jadi bila mana Allah menantikan saat di mana kita merindui untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga rindu untuk bertemu dengan kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mahu bertemu dengan Allah, maksudnya dia leka, dia lupa tanggungjawab dia sebagai seorang mukmin, maka Allah juga tidak rela untuk bertemu dengan dia. Jadi cuba bayangkan, kalaulah Allah sudah tidak mahu berjumpa dengan orang-orang yang melakukan maksiat tadi, mereka melakukan maksiat, Allah tidak mahu berjumpa dengan dia, bermakna siapa lagi kita nak bertemu? Sedangkan kita ini semua dalam pelayaran, sama ada cepat atau lambat untuk kembali kepada Allah. Tapi persembahkanlah dengan sebaik-baik mungkin. Dan bila kita cakap tentang tanggungjawab kita, selepas kita melaksanakan dengan sebaik mungkin, kita tidak lupa tanggungjawab kita kepada isteri kita, di mana isteri juga adalah tanggungjawab kita bersama juga, untuk memastikan isteri kita ini juga dapat dipandu ke arah kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi mereka yang ada isteri. Tapi yang bujang, dia sendirian. Bila dah rumah tangga, tanggungjawab tadi pun dia kena pikul kalau ada isteri. Bezanya gitu. Seorang suami tadi bertanggungjawab untuk membimbing dan memastikan isterinya tadi juga melakukan kebaikan-kebaikan. Kerana bila mana si isteri tadi melakukan kejahatan, ataupun melakukan kemungkaran, dan si suami tadi tidak menegur secara hikmah, menegur secara mau'izah, dan dibiarkan saja isteri tadi dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tanggungjawab kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peranan suami tadi. Tapi kita jangan putus asa, insya-Allah. Kadang-kadang bila mana suami tadi mengingatkan isteri tak mau mendengar, kita jangan putus asa. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita selagi mana kita mahu perubahan itu berlaku. Kita mahu ada usaha untuk memperbaiki dan juga elokkan kebaikan ke atas isteri kita tadi. Kerana bila mana seorang suami tadi, bila dia sudah memikul tanggungjawab, dia seorang suami, dia kena pastikan isterinya tadi juga melakukan kebaikan-kebaikan yang dituntut dalam syarak. Maka sebab inilah kalau kita lihat ada hak-hak dalam rumah tangga tadi, hak isteri dan juga hak suami. Dan sedia kita maklum bahawa sungguhnya seorang isteri tadi
bila dia sudah digelar sebagai seorang isteri, apa sahaja yang dia nak buat, dia mesti mendapat keredaan dan juga keizinan daripada suami tadi. Kalau dulu sebelum dia rumah tangga tadi, bapanya dan ibunya tadi bertanggungjawab. Tapi bila dia sudah beralih kepada suami tadi, apa-apa saja yang dia nak lakukan mesti mendapat keizinan. Sebab itu dia tidak sewenang-wenangnya boleh keluar, enjoy kata orang. Dia tidak boleh mengizinkan siapa-siapa masuk ke dalam rumah. Dia tidak boleh keluar membuka aurat dan sebagainya, kerana dia masih dalam tanggungan dan juga hak dia mendapat kerestuan dan juga keredaan suami tadi. Pernah satu riwayat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri tadi saat ketika bapanya meninggal dunia, dia mendengar kata-kata bapanya sendiri yang mengajar anaknya, sekiranya kalau dia nak menziarahi bapanya ataupun bapanya sudah meninggal dunia, dia perlu mendapatkan keizinan dari siapa? Suaminya tadi. Tapi saat ketika itu suaminya, kalau sekarang senang kita telefon, abang saya ada hal lah, bapak sakit tenat, kita boleh pergi, betul? Apalagi dah meninggal, kita boleh telefon. Kalau sekarang mudah, tapi zaman dulu mana ada telefon. Selagi mana suaminya tadi keluar mencari nafkah ataupun bekerja untuk keluarganya, nak hubungi susah. Jadi hinggakan pengurusan jenazah bapanya tadi selesai dilaksanakan, hingga dia tidak mampu untuk keluar tanpa dapat mengizin daripada suaminya tadi. Tapi saya tengok dia tingkap lah, jenazah tadi diusung, dibawa. Kerana ketaatan si isteri tadi kepada suaminya tadi, mengikut apa yang telah tanpa dapat izin dia tak keluar, Rasulullah mendapat khabar yang bapanya dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Kerana anaknya tadi taat kepada suaminya tadi, bapaknya masuk ke dalam syurga kerana dia patuh dengan perintah si suami tadi. Ini dalam keadaan bapaknya meninggal dunia. Jadi Rasulullah mengkhabarkan berita itu kepada si suami tadi, disebabkan kerana ketaatan seorang isteri kepada suami tadi, bapanya dimasukkan syurga. Ini tentu sekali kalau kita lihat, bapanya lah yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, yang patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu sekali bila patuh perintah Allah dan Rasul, dia kena taat kepada suaminya tadi. Jadi kalau kita lihat, beginilah keadaan orang yang taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lorongkan si bapa tadi masuk ke syurga disebabkan kerana anaknya tadi patuh dengan suaminya tadi. Jadi kita sebagai suami pun kena faham juga dalam beberapa perkara, walaupun kadang-kadang syurga tu di bawah telapak kaki si isteri. Kalau dia dah bersuami, kena di bawah telapak kaki suami. Kalau anak dia belum rumah tangga, kaki ibu. Nak dapatkan apa kata orang tu, syurga tadi. Jangan balik, pak, mak tengok mak, syurga ada tak? Saya silap tak ada syurga. Yang nampak apa? Dia bertapak. Maksudnya apa? Ketaatan kita lah menunjukkan kita akan masuk ke syurga tadi. Tapi kita kena faham-faham juga, jangan kerana dia kena ikut patuh dan perintah kita, kita pun tak izinkan jumpa dengan bapa dia. Apa kejadah ni? Tak dibenarkan lihat mak dia, adik-beradik dia. Ini tak betul lah. Tak betul. Kenapa? Kerana isteri juga dah hak, kita juga kena menghubungkan silaturahim antara keluarga. Ada juga tapi bukan di sini. Jadi sebagai suami tadi kena faham tentang tanggungjawabnya. Dia tidak boleh, walaupun kuasa di tangan dia tu, dia tidak boleh sewenang-wenangnya untuk dia menggunakan kuasa, disalahgunakan kuasa. Kerana Allah juga memberikan izinan kepada isteri tadi, kalau si suami tidak mampu untuk mengajar isteri, dan isteri boleh untuk keluar untuk mencari ilmu tadi. Lagi-lagi hal yang berkaitan tentang fardu ain.
asyik mengemas rumah, sapu rumah, jaga anak. Tapi apa hal tentang tanggungjawab dia mendidik? Kalau si suami tadi mampu untuk mengajar, tak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mengajar, dia kena izinkan isteri tadi belajar. Khususnya di tempat-tempat pengajian yang yang dibenarkan, yang dibolehkan, yang sudah tahu pengiktirafan belajar tadi. Inilah kalau kita lihat tentang ada isteri tadi. Kalau ada anak, lain hal pula tanggungjawab pada anak. Jadi inilah tanggungjawab kita yang begitu berat. Bila mana seorang tadi melakukannya dengan kebaikan, insya-Allah kelak nanti dia akan dikumpulkan bersama suami isteri di dalam syurga yang dijanjikan kepada mereka yang beriman pada Allah SWT. Jadi pentingnya kita memastikan tanggungjawab ini, dan sebab itu Islam sangat adil dalam perkara-perkara yang ada hubung kaitnya tentang kewajipan tadi. Maka sebab itu kalau kita lihat, kalau dalam kehidupan rumah tangga tadi, sekiranya suami tadi mungkin dia tidak mampu untuk memberi nafkah, yang hanya kemampuan nafkah itu ada, maka isteri diharuskan untuk mencari nafkah juga, bekerja. Hukumnya harus, tidak wajib. Sebab itu kalau kita lihat dalam pembagian harta faraid, mengapa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian? Di sinilah keadilan Islam. Kerana apa? Kerana sang suami tadi tanggungjawabnya adalah dia mencari nafkah. Si isteri tadi dia tak bekerja, tak ada masalah. Dia tak dia mendapat nafkah atau mendapat rezeki itu, dia tidak perlu memberikan kepada isterinya. Tetapi suami tadi dia berkewajipan untuk memberikan kepada isteri dan juga anak-anak. Jadi akhirnya dia dapat berapa persen? Daripada 2% jadi separuh persen dibagi-bagikan kepada anak. Jadi kalau kita lihat tentang hukum faraid, inilah sifat adil Allah SWT. Jadi ada golongan yang mempertikaikannya. Golongan-golongan ini mereka tidak faham sesungguhnya ilmu Allah itu lebih mendalam dan juga lebih luas tentang pembahagian harta tadi. Apatah lagi kalau kita lihat lelaki tadi sebagai pemimpin, kerana Allah tahu lelaki tadi lebih kata orang tu kuat berbanding dengan wanita. Kerana wanita kalau nak bandingkan lelaki tadi lemah. Namun kalau kita lihat apa yang Allah berikan tadi, tanggungjawabnya lebih daripada wanita. Tanggungjawab lelaki itu lebih berat. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau seorang wanita tadi mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mereka ini taat kepada perintah Allah serta menjaga kehormatan dirinya daripada melakukan maksiat, maka pilihlah mana satu pintu syurga yang dia nak masuk. Tapi sebagai seorang suami ataupun lelaki tadi, tanggungjawabnya tidak semudah wanita tadi. Maka sebab itulah kita sebagai seorang suami tadi, laksanakanlah semampu kita. Kalaupun ada kesilapan, kita perbaiki. Dan sesungguhnya bila mana kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, insya-Allah keredaan Allah akan sampai kepada kita dan hidup kita akan diberkati oleh Allah. Yang paling penting sekali, hidup kita nak berkat. Kenapa? Keberkatan yang kita perolehi tadi adalah dari sifat yang kita lakukan, sifat ihsan tadi kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Rezeki yang kita perolehi tadi, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan inilah tanggungjawab kita sebagai seorang suami atau lelaki tadi. Bila mana dia ada anak, tanggungjawab anak tu dipastikan supaya dapat dilaksanakan sebagai memandu anak-anak tadi ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu membentuk pribadi yang takwa kepada Tuhan dan yang tidak sombong tetapi bukan terlalu rendah diri dan juga takut kepada orang. Bukan, kita mahu membentuk pribadi yang penuh kegigihan dan penuh keyakinan kepada diri sendiri, yang hanya takut kepada Allah SWT. Tapi dengan manusia kita ada sifat hormat menghormati, saling kita bantu-bantu dalam urusan-urusan yang ada kaitannya dalam kehidupan kita. Inilah Islam
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, insya-Allah kita mendapat kebaikan, bukan saja hidup kita bahagia di dunia, tapi di akhirat pun juga bahagia, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.